Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan di bawah tajuk miqat umrah digabung dengan miqat haji. Ni berkait dengan kita niat ihram tu sekali antara umrah dan haji. Kalau tempat kita ni kita panggil tamattu' lah, biasa kita buat tu. Sekali lalu. Nah, kita niat. Mana? Umrah dan haji. Kiran lah. Cumanya tempat kita ke tamattu' ni kita pakai niat di tanah haram itulah. Ada. Dia cuma kiran, dia lebih ringkas lah jadinya. Lebih mudah. Nah. Capus lah dah. Kalau kita ni tamattu' ni kita buat umrah dulu. Kemudian waktu pun dia pada waktu dah untuk ajar ke datang pakai niat di tempat tinggal kita lah. Okey. Cumanya hak ni miqat umrah digabung dengan miqat haji. Maknanya ihram lah. Ihram tu. Gabung lagu mana tu? Apakah niat sekali ke lagu mana? Tu kita bincang dah sebenarnya sebelum ni. Cumanya pada pagi ni nak sambungnya apabila ketika perenggan yang ketiga tu, apabila ketika ia melakukan haji atau umrah belum memakai ihram dari miqat. Maknanya dia melepasi miqat tu dalam keadaan tidak berihram. Lagu mana tu? Kemudian dia tinggal di Mekah dan umrah tersebut dia nak buat umrah tu umrah wajib. Maka dia wajib kembali ke miqat untuk mengulangi ihram dia dan tetap berada dalam keadaan ihram. Sebenarnya tetap berada dalam keadaan ihram tu maknanya selepas dia mengulangi ihram tu lah. Sebab dia kalau ketika dia tidak niat ihram di miqat tu sebenarnya tak ada lah ihram dia tu sebenarnya. Cumanya isu dianya bila dia pergi tu dia tidak niat ihram di miqat. Lepas tu dia duduk Mekah. Itu maksud. Ataupun dia pakai pakaian ihram, tapi dia tidak niat ihram tu di miqat itu. Duduk Mekah beberapa hari. Lepas tu dia nak buat umrah, katakanlah. Berlaku gitu. Tak boleh, dia kena pergi semula. Tubik mula daripada tanah haram, pergi ke miqat, dia kena niat. Hak tu wajib tu. Tu. Baik. Kalau dia datang dari miqat, mana daripada miqat dalam keadaan ihram, maknanya dia niat ihram tu di miqat tu lah. Maka dia tidak dikenakan denda apa-apa. Itu biasalah tu. Tapi apabila tidak dalam keadaan ihram, maka dia harus mana wajib membayar dam dan umrah wajib yang dianggap sah lah. Misalnya dia apabila dia tidak dalam keadaan ihram pergi ke Mekah, maka dia harus membayar dam dan umrah wajib yang dianggap sah juga. Tahun ni pun khilaf lah kalau tengok dalam internet tu, tengok tu dia buat beberapa khilaf. Misalnya dia lepas daripada tempat miqat tu, boleh ke tidak? Tu dia kena bayar dam dan umrah wajibnya dianggap sebagai sah lah. Sebagai sah. Cuma kalau dalam kitab tu lepas tu tak berlaku kurang ke pahala. Orang ulama kata memang kualiti jadi kurang lah. Kualiti umrah dia. Sebab apa? Sebab miqat ihram dia tu sudah tidak seperti yang asal. Tapi sah lagi, cuma kena bayar dam. Kena bayar dam. Dia beza dengan hak atas dia tinggal di Mekah. Hak ni on the way. Melepas dia nak masuk Mekah dalam keadaan tidak berihram. Maka dia kena bayar dam. Dan umrah ni dia anggap sah juga. Maknanya seolah macam dia ni ihram situ lah. Tak perlu undur balik. Hak tadi dia tinggal dah Mekah tu. Duduk berapa hari dah. Tiba-tiba kita kata nak buat umrah tu. Tak boleh, dia kena tobik semula. Hak ni anda duk tengok lah. Kemungkinan berlaku terlepas ni kerana kelalaian. Terlepas miqat itu. Nak undur semula ke tak? Padahal tak siapa lagi ke Mekah tu. Ni dia kata, tak, tapi kena bayar dam.
tetap sah dia kira. Mana dia niat on the way tu lah, niat ihramnya. Dia boleh gitu. Tetapi kalau dia undur klik pergi semula ke miqat, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Barang siapa berihram untuk umrah dari Mekah. Pulaknya. Bukan daripada miqat. Kayak Mekah ni asalnya tanah itu. Bukan miqat asalnya. Kalau kita duk bicara, kita kata hak tamattu' tu betul, sebab dia niat dah sebenarnya ihram. Dia niat dah ihram tu. Mekah tu sendiri, kalau untuk penduduk tempatan tu, ya. Betul lah. Penduduk situ. Kalau untuk orang luar, Mekah tu bukan tempat miqat dia sebenarnya. Baik, cumanya di sini, sesiapa berihram untuk umrah dari Mekah. Mekah tu kan luar. Tanah air, kita kata Masjid Haram tu mana berada di satu sudut, satu bahagian daripada Mekah tu. Mekah ni luar. Kat tanah ihram ni duduk di Mekah tu. Gitu. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Sesiapa berihram dari umrah untuk umrah dari Mekah. Ana pun tak cek lah Mekah ni keluar saya, boleh cek dalam internet lah. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, bila dia tidak keluar dari tanah halal sampai ke tawaf, mengelilingi Kaabah dan Sa'i dan Safa ke Marwah, maka dia belum boleh bertahlul. Sehingga dia kena keluar daripada tanah haram, kemudian bertalbiyah dengan umrah tersebut di luar tanah haram. Setelah itu dia tawaf dan Sa'i serta mencukur rambutnya atau memendekkannya, dan dia tidak dikenakan denda apa-apa pun. Apa maksud dia? Maksud dia begini, kisah dia ni agak khusus lah. Dia kata, persoalan mula-mula timbulnya, lagu mana kalau seseorang itu berihram untuk umrah tu daripada Mekah. Mekah maksud Mekah sini tidak semestinya tanah haram ni. Sebab tanah haram ni dia sebenarnya sepit lah. Dia ada hak dia, Mekah ni lebih luas lagi. Tu. Lepas tu miqat itu maknanya satu tempat di luar daripada, miqat ni tanah halal lah kita kata. Bukan tanah haram. Jadi nak tahu setahu mana, kena tengok nanti Ana pun tak tengok dia punya Mekah tu keluar setahu mana. Sebab dulu Ana, kalau kita tengok dia buat Mekah satu, lepas tu tanah haram dia ada satu kawasan pula dia buat. Baik. Ni umrah dari Mekah. Maka dalam ini ada dua pendapat. Kena ingat ni, bila kata dari Mekah maknanya bukan daripada miqat. Dia kena tulis ni, takut tak faham pula. Sebab kalau miqat tu jelas. Ni bukan daripada miqat, tapi daripada Mekah. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, bila dia tidak keluar daripada tanah halal, dia duduk di Mekah, dia tidak keluar ke tanah halal, mana dia di tanah haram lah, dia tidak keluar. Miqat dia di Mekah, dia masuk tanah haram, panggil haram tu, dan dia tak keluar langsung sampai dia tawaf melihat Kaabah dan Sa'i. Mana dia tak buat lagi ni, dan dia belum bertahlul. Maknanya dia ni kira-kira tak sesal lagi, tak buat semua lagi waktu tu. Itu maksud dia nya. Maka dia wajib keluar daripada tanah haram, kemudian dia bertalbiyah dengan umrah tersebut di luar tanah haram. Tidak semesti di miqat yang ditentukan. Sebab dia kata tanah haram tu keluar saja. Asalkan keluar daripada tanah haram, situ dia talbiyah lah, labbaik Allah tu. Maknanya dia bukan pergi ke miqat juga ni. Tu. Kalau lagu tu lagu mana? Setelah itu dia tawaf dan Sa'i, selepas dia keluar dari di luar tanah haram tu pergi tanah halal, di situ dia talbiyah di sini kena ingat ni. Dia niat ihram di situ. Itu makna talbiyah. Sebab kalimah talbiyah ni dia guna makna ihram juga dalam hadis kita bincang dah sebelum ni. Dengan umrah, talbiyah dengan umrah, makna niat ihram dengan umrah di luar tanah haram. Tidak mesti di miqat. Setelah itu dia tawaf, dia masuk ke Masjid Haram, dia tawaf, Sa'i serta cukur rambut atau pendek, dan tidak dikenakan apa-apa dam. Apa maksud ni? Maknanya dia ni start semula ni. Kenapa dah? Cumanya beza dia oleh kerana dia duduk di tanah di Mekah dah, maka dia tak perlu bayar dam ke apa dah. Cuma dia kena keluar daripada tanah haram tu ya. Tak mesti pergi ke miqat. Itu maksud dia nya. Kalau dia kata kena pergi ke miqat terdekat kat Tanim. Tanim ke? Mana? Dia kalau mengikut ulama miqat tu, Ji'ranah Tanim tu.
Tu miqat. Dia ada dalam senara dia lah. Tanib itu miqat. Anda tengok dalam dia gini, rasa baru ni kita jumpa dah sen. Ji'ranah wa tanib paling dekat kan? Dia miqat tu sebabnya gini. Kalau tabu haji pun memang dia suruh pergi situlah kalau nak buat haji untuk kali ke lepas kali pertama tu. Tu kan. Jadi makna hak ni dia bukan isu miqat lagi. Dia keluar saja daripada tanah haram tu. Lepas tu di situ dia ihram. Itu makna talbiyah. Kemudian dia bertalbiyah dengan umrah, makna niat ihram untuk umrah tersebut di luar tanah haram. Selepas tu dia masuk semula ke Mekah, dia tawaf. Bermula dengan tawaf tu. Kemudian dia sa'i serta tahallul, cukur rambut dan sebagainya. Dah ni dia tidak dikenakan apa-apa benda. Makna dia buat semula. Dia buat semula. Kalau dia tak boleh cukur rambut dengan sebab apa dia kita kata? Banyak sebab lah. Mungkin masalah di kulit kepala ke, ataupun tak ada langsung pisah cukur ke misalnya. Tak boleh tu. Maka dia harus bayar dam. Dia kena bayar dam. Gitu. Jika dia bersetubuh dengan isterinya, maka umrahnya jadi batal. Tapi dia masih wajib untuk bertalbiyah di luar tanah haram, kemudian tawaf, sa'i, cukur dan memendekkan rambutnya serta menyembelih korban. Kemudian dia harus mengqadha umrah yang telah batal. Nikih ni hak dia buat sebenarnya, hak ni nikih hak dia buat dah separuh jalan. Tapi bila dia dalam keadaan ihram tu dia bersetubuh, dia tetap kena sempurnakan semua tu hak dia buat. Dia tak boleh berhenti separuh jalan. Walaupun tak jadi dah tu umrah dia tu, mungkin dia bersetubuh dalam ihram kan, batal kan, tapi dia tetap kena buat sudah juga. Tapi dia kena qadha semula. Apa tu? Sini dia tidak sebut. Sebabnya dia telah buat, dia tak usah berakhir separuh jalan gitu. Ni haji. Beza dengan semaya tak boleh batal tu, tak boleh sambung. Tak tu kalau berlaku perkara yang membatalkan. Ni dia kena buat juga. Tu. Tapi dia kena qadha lah, tak telah batal. Tu pendapat pertama lah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, umrah seperti ini sah tapi kena bayar dam. Ni kena bayar dam, tadi tak. Ni jenis biasa yang kita artinya ihram daripada Mekah tu. Kena beza tu hak kita pergi buat tamattu beza tu. Memang kita niat di hotel tu sebenarnya moga kita buat dah tu ihram untuk umrah tu. Untuk tamattu tu jadi hak tu dia pada dalam Mekah sebab kita masuk dalam keadaan ihram dah. Dia kira dah tu. Tak perlu tubik semula nak niat untuk haji tu. Supaya kita makruf tu lah. Tu. Boleh faham gitu maksudnya. Jadi dua lah ni. Maknanya kalau seorang tu mengikut pendapat pertama, dia kena buat semula. Cuma buat semula tak perlu pergi ke miqat. Keluar saja daripada tanah haram. Di situ dia niat ihram. Lepas tu dia masuk buat sampai habis. Tu. Jahat ni tak perlu bayar dam. Tapi hak ni kalau mengikut Imam Malik ni bukan untuk penduduk tanah haram ni. Untuk orang luar ke tanah haram, pakai tanah haram tu dia. Dia start rumah dia gitu je. Tu. Penduduk situ. Ni kira orang luar lagi. Ada kau kita amal yang kedua, Nagi tu tak bunyi. Memang kau kita pergi kalau nak buat umrah memang dia tobik kan. Memang kena tobik dah. Iyalah. Maksud sini pendapat kedua ni tak perlu ni. Maknanya dia kira niat daripada Mekah tu. Ni pendapat kedua ni. Kalau tadi kan kena tobik pendapat pertama ni. Tobik daripada tanah haram tu. Tak pergi ke miqat juga, cuma tobik tanah haram. Hudud haddul haram dia tu. Kalau kita pergi dia ada haddul haram. Hak ni tak ni. Cuma kena bayar dam. Tapi tak buat lagi lah. Sebab tu dia kena tobik. Masalah hak ni pun dia tidak niat juga ni. Hak yang kedua ni. Cuma sah juga. Setahuanannya hak ni tidak disyorkan oleh hak tabu haji lah. Masa kita kursus tu. Sebab anda diberi taklimat juga sebenarnya sebab kita pergi miqat tu, niat di luar tanah haram tu, keluar tu. Tapi jadi maknanya kau ni kita kata pendapat yang pilihan kedua lah kita kata. Tapi dia kata sah, cuma kena bayar dam. Umrah sah, tak perlu tubik daripada tanah haram. Kalau hak pertama tadi kena tubik. Dah hak ni hak amal setahuan aja.
Apa dia orang Malaysia kita ni. Tapi waktu lebih jelas sesuai dengan dia. Tapi orang ni dia kata sekadar sah ni bagi anaknya. Sekadar sah ni bukan kata afdal. Sebab tu dia kena bayar dam tu. Dia kena bayar dam ni. Baik, seterusnya kita pergi. Tapi pengalaman kita duk pergi ni, tak ada lagi jumpa orang Malaysia kita ni hak buat lagu ni. Tak pernah jumpa. Setiap kali nak buat umrah kali kedua, apa dia akan keluar. 4 kali sehari boleh keluar. 4 kali sehari pun tubik. 4 kali sehari tubik pada tanah. Ya, tanah ini Jarana saja lagu ni. Dekat, lebih dekat daripada lain. Tanah ini Jarana dia bukan mikot. Dia tempat tanah haram. Luar tanah haram yang paling pada tanah haram tu. Kuat. Tapi dalam kita ada guna sebut dia kata miqat. Miqat terdekat. Kalau kita buat bulan tu tak boleh. Kalau kita buat sama jarak sama jauh dia boleh sejajar. boleh. Anak-anak yang paling dekat. Ana pun tak ingat ada kekhilaf tu. Setakat kita tengok dalam kitab ni dia kira tu miqat. Dia sebut miqat lah, dia sebut miqat. Mungkin ada pandangan. Ada tanah air kita keluar ke kawasan yang paling dekat. Keluar dari tanah haram. Tanah haram yang keluar tempat tanah haram yang paling dekat tu. Tanah yang paling dekat. Yang jauh sikit Jarana. Tapi kalau dia tak niat di tanah air, dia tak mana? Di Jarana. Dia niat di Kaunul Manazir. Dia gini. Dia gini. Wallahualam hana pun semua kalau dalam kitab memang disebut miqat. Disebut miqat. Kalau tabuh haji pun dipanggil miqat lah. Miqat terdekat. Sebab tu kalau kita tengok sini pun, keluar daripada tanah haram, dia tidak spesifik ke Tanim ke miqat ke. Tu tanah haram. Tanah air itu tempat yang paling dekat. Tanah haram yang paling dekat. Tanah halal yang paling dekat daripada tu kena cek semula ada segi dia. Untuk umrah sajalah. Mana ni untuk umrah ya? Kalau haji tak boleh tak? Mana? Haji kita duduk Tak boleh lama. Dia haji ni kita mari tu kita niat lalu dah. Tu lain lah tu. Dia haji tak perlu tubik dah. Tak perlu tubik dah kalau hantar haji tu. Ni kita ke umrah ni. Gitulah. Tu kena cek mula tu ada khilaf bab tanqiyah Jarana tu. Tapi kalau hak tabu haji memang terang dia sebut miqat lah. Sebut miqat tu. Ana pun tengok pagi tadi, tengok dalam internet tu pun memang dia panggil miqat akrab. Akrab yang paling dekat, paling hampir. Sebab dia isu keluar daripada tanah haram ni, maknanya kita tengoklah kali tengok arah mana. Arah mana. Kita duduk. Baik, kata Imam Syafi'i, apabila ada yang bertanya, kenapa anda mengharuskan kepada orang yang melewati miqat tanpa ihram agar kembali lagi ke tempat miqat tersebut apabila tidak dikhawatirkan ketinggalan haji? Ada orang tanya Imam Syafi'i lah, kenapa awak mengharuskan? Harus ini makna wajib bahasa Indonesia. Mewajibkan orang yang melalui miqat tapi dia tidak niat ihram di miqat, terlepas dari miqat. Dia kena kembali semula ke tempat miqat tersebut untuk niat ihram. Kalau tidak dibimbangi berlaku ketinggalan lah ibadat haji nak pergi. Lama tak dengan sebab nak pergi ke miqat jadi tak ada nak pergi Arafah tu misalnya. Selagi tak tinggal tu boleh kena pergi. Apa awak nak kata gitu? Apa alasan awaknya? Ada orang tanya begitu. Imam Syafi'i kata, saya jawab gini ya. Kerana di dalam haji itu wajib berihram dari miqat. Mula-mula nak start tu lah. Mula masuk tu. Maka hal ini menunjukkan bahawa ia wajib sentiasa berada dekat keadaan ihram mulai dari miqat sampailah dia tawaf di Kaabah. Bagi orang yang ketika, sebab kita pergi kan, kita kata tawaf di Kaabah ni, kita tidak pergi ke Arafah lagi. Kita niat di miqat kan, bila kita masuk, kita pergi tawaf dulu. Baik. Jadi dia harus sentiasa berada keadaan ihram mulai daripada miqat sampailah dia tawaf di Kaabah. Bagi orang yang ketika memulai ihramnya sudah melepasi miqat, maka saya kata kepada mereka bahawa dia wajib kembali ke miqat untuk mengulangi ihram walaupun dia masih dalam keadaan berpakaian ihram. Itu maksud dia nya. Sebenarnya dia tak jadilah ihram dia tu sebab dia tidak niat di miqat tu. Sebab tu dia kena mari semula tu. Mana dengan pakaian ihram tu lah. Gitu. Sebabnya ihram dia tu tidak sah sebab dia tidak niat di miqat tu. Tu pandangan Imam Syafi'i. Hak kita bincang tadi, umrah kena bayar dam. Kena bayar dam. Gitu
Bab seterusnya mandi untuk ihram. Imam Syafi'i berkata, disunahkan mandi sebelum berihram untuk laki-laki dewasa, anak kecil, wanita dewasa, perempuan yang sedahid atau nifas dan seluruh orang yang akan berihram. Dia dalam bab pengejar haji ke umrah ke apa ni, masa di tawaf tu ya syarat dia kena bertaharahnya. Ihram ni tak apa-apa baik pun boleh. Nifah pun boleh. Ada dalil daripada zaman Nabi, isteri Nabi sendiri dan sahabiah. Sebab tu dia kata sini, disunahkan mandi sebelum berihram. Tak kira lah orang yang nak mandi sebelum dia berihram tu laki-laki dewasa ke, anak kecil ke, wanita dewasa ke, perempuan sedahid atau nifas dan seluruh orang yang akan berihram. Sunat. Tak mandi pun tak apa, sunat. Hikmatnya juga dia, bawah tu dia akan buat apa ni. Kenapa disebut sunat? Kerana ini berdasarkan sunnah serta sesuatu yang boleh diterima oleh akal. Kenapa dia diterima oleh akal? Dia kata sebabnya seseorang bila dia masuk dalam suatu ibadat, maka mesti dia masuk dalam keadaan bersih dan suci yang sempurna dengan cara membersihkan badan atau membersihkan bau yang ada di badannya. Itu secara umumnya bila kita nak ibadat kena bersih. Gak bila dalam keadaan ihram ni seorang tu tak boleh pakai minyak wangi pun. Lagilah sebelum dia pakai ihram kena bersih lah. Sebab tu kalau kita tengok kena benda ni walaupun khilaf tapi anak pakai pendapat boleh. Sebelum kita ihram kita boleh pakai biar bau sedap tu. Masa ihram tak boleh. Sebab tu disuruh kita mandi ya, mandi sabun ke apa. Kita lama tak apa tu. Lepas sebelum sunat. Selepas tu tak boleh hak larangnya, selepas tu. Apa tu hikmat dia? Mungkin dalam ihram tak boleh minyak wangi, tak boleh gapo ya. Atau bau busuk dah sebelum tu tidak bersih dah dia punya tubuh kita. Itu hikmat dia. Cuma dalam ihram memang tak boleh. Termasuk dalam larangan itu. Hikmat dia itulah supaya tidak bau busuk tu. Bahkan Rasulullah menyuruh perempuan yang sedang nifas untuk mandi untuk sebelum niat ihram tu. Padahal mandi tersebut tidaklah jadi perempuan itu suci daripada haid. Bahkan mandi tidak dianggap mandi junub pun. Tak. Maka orang yang boleh disucikan dengan mandi, yang ni boleh mandi untuk membersihkan diri, orang yang tidak haid lah. Orang yang boleh disucikan dengan mandi, makna orang yang tidak sedar haid dan nifas, tu lebih berhak lagi lah disuruh mandi. Mandi dia tu bukan mandi junub. Ataupun kalau dia junub, kayak junub ni kayak dia lain, haid nifas ni lain. Walaupun dia sebenarnya kalau kira umumnya junub lah ke, tapi pembahagian lain. Sebab hak junub ni dia mandi hilang lah junub. Tapi kalau perempuan haid dia tak akan hilang mandi. Habis kering darah haid tu baru hilangnya. Itu beza dianya. Jadi makna kalau orang bukan dalam keadaan haid dan nifas, lebih aula lagi lah dia mandi. Sebab dia boleh terangkat hadas besar tu. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyuruh Asma' binti Abu Bakar untuk mandi kemudian berihram. Pada waktu itu Asma' dalam keadaan nifas, di mana dia tak boleh solat pun, mandi pun tak jadi boleh semaya dengan sebab mandi tu. Jadi mandi tu sebenarnya nak supaya bersih. Nifas tu baru lepas bulan. Dia gini, dia darah beranak dia ada dua. Mula-mula tubik dia panggil darah wiladah. Kau keluar berserta dengan anak tu. Tapi ada tanya doktor ada perempuan tak keluar darah? Tu doktor. Ada. Ada dia tak keluar. Lagu mana tak tahu. Ada doktor sebab anak tanya. Tak apa kita ambil umum. Mana bila perempuan tu melahirkan anak, dia keluar darah ke, hati dia panggil darah wiladah. Darah wiladah darah beranak. Lepas tu betul-betul tu darah nifas. Darah nifas. Tak boleh maya lagu tu. Gitu kan. Baik. Tapi jarang benar tu tak. Jarang benar tu. Habis ada jenis gitu. Supaya perempuan tak mari haid lah, 5%. Anda pernah tanya doktor. Dia kata 5%. Kira keseluruhannya. Daripada itu 5% ni biar ada perempuan tak mari haid. Kadar 5% sikit benar lah. Lam yahid, tak datang haid. Bukan belum datang haid. Terjemah tu. Beza tu. Berubah hukum tu terjemah. Tak datang haid, belum datang haid. Lain tu. Lain. Kalau kita kata belum datang haid, mana akan mari haid. Cuma tak siapa ke. Selagi tidak berhaid. Hak ni memang dia tak ada haid. Itu 5%. Ni ikut doktor. Anda pernah tanya. Baik. Tak apalah. Cuba kita tengok lagi.
Tak, tanya soalan. Ibu Imam Syafi'i itu dia ngandung ke Imam Syafi'i umur 9 tahun ke 7 tahun. Ya, tak sahih tu. Tak sahih. Tak sahih. Ada kata 2 tahun. Bila bulat. Tak sahih tu. Tak pernah tahu. Anak gajah tu 9 tahun. Tak, tidak gajah. Tak, gajah 9 tahun tak? 5 tahun ya gajah. Tak sahih tu. Ada orang paling terik mana tengok 2 tahun ya sebut. Tu pun kalau lah ni doktor buat kira dah tu. Mana bertua lah perut tu. 2 minggu kita bulan. Dia tak boleh. Dia tak sahih lah sebenarnya. Dia normal lah. Sebab tu dia tak jelas. Anak pun tengok lagi tak tu. Ada kata 4 tahun. Ada. Ni 9 tahun parut lagi. Dia tak nampak orang, 5 orang tu. Kalau nganu 9 tahun 4 orang tu, hal tu boleh terima. Dia sebenarnya ada sebab tu dia kalau dalam kitab ni dia ada kila dia panggil, dikatakan. Mana bila kata ki ni maknanya benda tu tak sahih lah. Tak jelas Dia tahu dia beramal soleh. Betul-betul. Apa dia mengandung tu adalah anak Imam Syafi'i. Ada hal tu bukan mengandung. Ni masih mengandung 9 tahun. Mana lepas 9 tahun baru mengandung. Hak tu tak jelas tu mana. Tak sahih tu. Hak 2 tahun ada berlaku. Mana dia panggil ittiraq lah tu. Ada 2 tahun, ada 4 tahun, 9 tahun mana sah. Hak namanya berapa? 9 tahun. Ada Quran pun sebut 9 tahun. 9 bulan. Tak lagi dah sekata. Dia sebab kalau dalam dia sebab dia perempuan ni kalau dia paling tidak pun dia 7 ke 7 bulan dia kira kuat dah dia punya kandungan tu. Kalau masuk 8, 7, 8 tu tak kuat balik lah. Sebab tu dalam Quran sebut kita tengok mana dia kira 9 bulan campur dengan tempoh menyusu jadi berapa? 30 bulan kan? 30 bulan moga 2 tahun 24 bulan campur 6 bulan mengandung. Jadi ulama bincang dalam kitab apa jadi 30? Tidak jadi 34. Tidak jadi 36. Dia kira kadar mengandung hak kira selamat, hak biasa untuk melahirkan 6 bulan. Lepas tu hak menyusu 2 tahun. 2 tahun. Menyusu yang sempurna. Dia capur 30. Dan kan surah Baqarah lagi tu ayat berapa anda tak ingat, boleh rujuk lah. Ayat 90 berapa. Allah nak ayatnya, zaman tu ibu tu paling susah lah. Tu atas seorang anak, dia mesti menghadapi waktu itu. Dan waktu itu paling suka. Waktu mengandung, waktu menyusu. Nak pelepas susu bukan main. Topik pergi-pergi. Histeria budak tu tak. Nak macam mana? 2 tahun yang sempurna. Saya rasa orang terlalu hulu dengan Imam Syafi'i ni. Sebab contohnya, kata Imam Syafi'i boleh dia baca Quran masa bulan puasa. 3 kali khatam. Kalau nak ikutkan, kalau kita ambil congak-congak gini je lah. 1 juzuk lebih kurang setengah jam. Itu kalau kita baca tajwid. Dari mana 3 kali khatam? Satu malam. 1 malam? 3 kali khatam. Dia bulu dia sebab apa saya? Kalau kita ambil congak, kita baca Quran 1 juzuk lebih kurang setengah jam. Kalau 30 juzuk 15 jam lah tu. Itu tak berhenti tu. Mana tak kita berak nak makan apa kan. Kalau nak buat 1 malam tu 3 kali khatam, berapa jam tu jadi dia? 1 malam dia berapa minit dia dalam Cik harus sebut tu 3 kali. Hak 2 kali pun ulama tak itu dah. Sebab kalau hak 3 tu dia gini hak kata Imam Syafi'i kata Quran bukan malam sehari. 2 kali tu pun ulama macam petikan lah. Tapi banyak disebut dalam kitab tu 60 kali sebulan dia kata. Maknanya sebulan 2 kali. Jadi kalau kata 3 tu Ghairu makul lah, tak logik lah. Ada untuk guru bela pendapat tu. Dia kata ulama-ulama dia hebat ni. Dia Allah luaskan waktu dia. Tu dia panggil lipat. Tu dia panggil lipat, bukan lipat bumi, lipat kita tu. Dia gini mudah kan.
biarlah kita ke tepi nombor 2 tu. Zaman sahabat lagu mana? Ada sahabat khotel sekali sehari pun Aisyah keriti berkebuk. Sekali sehari. Dia Anda tengok dalam beberapa kitab tu, dia tak sebut nama. Dia kata ada sekitar 6 orang sahabat. Tapi Anda cari nama, wallahualam, mungkin ada. Tapi ada sahabat yang khotel ke setiap hari. Sekali ya. 30 juzuk sehari. Tu pun Aisyah kata tak boleh. Sebab Nabi tak pernah buat gitu. Umumnya sahabat tahu, saya nak bakar. Tak pernah buat gitu. Aisyah cakap orang khotel setiap hari ni kena khotel seminggu sekali. Bagi dia. Hak moleknya kata sebulan sekali. Sejuzuk sehari. Buat apa tu? Aisyah kata aku bimbang. Takut kualiti baca tak sebut buat apa. Oh my, kau ni ketiga pula dah. Sebab anda tengok, Syekh Sudah itu, dia gabur-gabur dia baca tu, dekat dengan 11 jam. Nak khotel 30 juzuk. Hak dia buat rakaman, nak masuk dari YouTube tu, 30 juzuk tu, sejam, 10 jam, 26 minit, hampir 11 jam. Tak apa, 11. Tu, mana direct tu? Sebab dia gabung rakaman tu. Enggak kita ni kalau buat ni nak kecing, nak berok, nak makan, nak gabung maya Jumaat. Kata maya Jumaat, buat ngaji Quran atau maya Jumaat. No, kalau ke mana? iPad. Lepas tu, dalam Risalah Ta'lim, Hasan Al-Banna. Dia kata, secepat seorang itu boleh khatam Quran 3 kali. Memang ada. Memang ada. Dulu jangan cepat pada tu. Dia dulu di Kubai Bujuk ni, ngapa Quran di Terengganu tu. Memang dia khatam bila pelajar habis nak dapat syahadah khatam 3 hari, mana 10 juzuk sehari. Tu pun pagi sampai malam. Sampai demam budak-budak ni. 10 juz. Tak boleh salah 10. Jangan lebih dari 10. Maknanya 3 hari. Hak ni 3 kali sehari. Hak tu. Hak 2 kali tu ulama ketika ada. Jadi bagi sebab tu anak. Iyalah. Tak berani nak kata. Sebab tu kalau kita bawa tu pun, kita akan guna istilah ada dikatakan. Gitu ialah. Baik-baik. Kita kata. Imam Ghazali. Imam Ghazali cerita Haimah Syafi'i, cerita Haimah Nafi. Semua dia. Oi, hotel banyak kali lagi. Iyalah cerita tu lah ada cerita tu. Maksudnya gini yang mudah dia. Kita gini, hanya jadi ikut tanya mana. Kalau kata kita ni rajin kita boleh sahabat tu. Nabi suruh lagu mana? Nabi pun tak kata nak lari lagu tu. Atau kalau ada berlaku suruh ni pun itu hak pribadi dia lah. Bagi anak tak boleh jadi ikut tu bagi anak. Sebab Aisyah kritik. Aisyah ni siapa dia? Aisyah kritik. Sama-sama sahabat. Gitulah. Di bimbang ada itulah masalah masa Allah buat jadi panjang itu bagi lipat lah ke tu. Lipat Dia lipat ni banyak makna. Dia lipat waktu tu dia lipat kita. Tu salah pula tu. Bagi anak benda-benda gitu ceritalah. Dia kata apa tak mustahil memang. Memang tak mustahil, kita bukan kata mustahil. Kita pun kena tengok. Logik tu. Anak tak kata mustahil. Logik. Kita hidup ni. Kita 2 kali ya. Hak 2 kali tu hak boleh kita jumpa dia kita 2 kali. Hak tu pun ulama kita sangsi lagi. Ni kalau ada pengkuliah sebut 3. Lagi luar biasa. 3 Semalam bukan sehari. Kali sehari ni 2 dah ada lagi dengar 2 kali. 2 tu biasa lagi tak sebut ya. Jadi ginilah kita ikut hak sahabat lah. Itu lebih selamat Masalah semuka sehari budak ni masalah ni. Semuka sehari budak ni. Tu hak tu kena lipat. Kalau semuka sehari budak tu memang kena lipat paut tu. Janganlah tak baca Quran, kena baca Quran ni. Okey, seterusnya. Gitulah. Seorang ahli Quran ni salah dia. Dia kata dia baca 2 juz sehari. 2 juz. Biasa. 2 juz hari biasa. Dia 2 juz je lah. Kalau anak baca, anak dia sebenarnya kalau pelajar dia gini. Kalau pelajar hafiz ni biasanya dia tak sampai setengah jam pun sejuz tak apa setengah jam. Ada 20 minit boleh.
Tapi hok dengar tu kena hafiz juga. Sebenarnya. Sebab dia 20 muka surat. 20 baris ya. Dia satu muka surat tu. Dia 20 baris ya. Atau satu tak pelik tu. Dia 20 lah sejuk. 20 tak pelik tu. Kalau dia boleh baca 2 juz sehari tu biasa ya. Orang saya mau kalau habis memang 2 juz sehari. 2 juz sehari. Gitu ya. Kita apa seterusnya kita pergi ya. Apabila seorang berihram dengan tidak mandi junub. Seseorang berihram. Ini bukan tawaf ni. Tawaf tak boleh. Seseorang berihram dengan tidak mandi junub. Tidak berwudu. Atau berihram dalam keadaan haid atau nifas. Maka ihram tersebut sah. Kerana orang yang tidak berkewajipan untuk salat. Yang ni orang sedang haid. Mana tidak menjadi kewajipan. Dia tak boleh semaya pun ketika haid tu. Dia tetap boleh berihram. Dia boleh berihram. Dia tidak sunat. Tak sunat berwudu saja. Dia gini, dia sunat mandi untuk bersihkan diri dia. Bukan wudu, mandi. Mandi itu bukan mandi angkat hadap sada, ini untuk tathhir, untuk kebersihan, untuk nazafah. Dan sebenarnya ulama kata dia lah yang lebih berhak mandi untuk membersihkan diri dia. Baik, maka seluruh kaum muslimin dalam keadaan apa pun boleh memasuki ihram dan tidak ada denda bagi dia. Walaupun hal ini saya memandang makruh dan lebih baik apabila seorang masuk ihram dengan mandi terlebih dahulu. Mana kalau tidak mandi pun tak apa. Cuba dia buat sini ada tidak kena denda, tak ada gapo pun sebab dia sunat. Tapi kalau ke segi afdal, molek mandi lah. Sebab tu dia kata sunat. Sunat ni kita kena pakai kaedah tak buat rugi. Bukan tak buat tak dosa. Tak buat rugi. Kena bawa tu sebagai ada unsur motivasi. Tak kita jak kecil tak apa tak buat ni, kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Ubah sikit. Tak buat rugi. Buat tak buat rugi. Buat boleh pahala, sunat. Tu. Tak payah ayat tak dosa sebab dia sunat. Tu lebih itu lagi. Ada unsur motivasi. Imam Syafi'i berkata, saya berpendapat bahawa perempuan, kita habiskan sedikit. Imam Syafi'i berkata, saya berpendapat bahawa perempuan yang sedang nifas dan haid lebih baik tidak terburu-buru melakukan ihram sebelum ia sampai miqat. Ini pandangan Imam Syafi'i. Nabi tak ada sebut gini. Pandangan. Benda-benda ginilah orang panggil pandangan fuqaha itu orang ambil perhatian lah. Apa Imam Syafi'i kata, pada pandangan saya, perempuan haid atau perempuan dalam keadaan nifas, moleknya dia tidak terburu-buru melakukan ihram sebelum ia sampai ke miqat. Apa tu? Takutnya kering darah haid sebelum tu. Takutnya jadi kering. Berhenti dah nifas tu. Kalau gitu mandi tu kira sekali mandi wajib dah tu. Tu maksudnya jangan gaduh. Makna kalau lambat lagi lah nak musim haji tu kita pergi dia punya utah tu buat 20 km sejam dah lah. Utah tu. Jah biji lambat sikit tak apa tu. Lebih molek gitu. Atau berhenti makan acak kali sikit ke. Yalah apa agak bila sampai ke miqat tu kering darah hit. Lebih molek lagi. Pandangnya dia lah. Itu maksud tidak terburu-buru tu. Sebelum dia sampai ke miqat, jangan terburu-buru. Apabila negerinya tidak jauh daripada tempat miqat dan dia berasa aman. Ni sampai ke terburu, kalau buat lama-lama jadi terlepas lah. Tu tak boleh lah. Hal ini dilakukan agar dia memasuki ihram dalam keadaan haid dan nifas telah selesai. Sehingga dia memasuki ihram haji tanpa halangan dan rintangan apapun. Oleh kerana itu saya berpendapat lebih baik baginya mengundurkan ihramnya sebelum sampai miqat sehingga dia benar-benar dalam keadaan suci. Maknanya, katakanlah dia boleh tunggu sampai seminggu ke, tunggu lebih baik. Dia pastikan darah tu. Tapi kalau menyebabkan terlepas haji tak boleh. Begitulah. Itu maksud dianya. Baik, segala amalan haji yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid, maka amalan tersebut juga boleh dilakukan oleh seorang laki-laki yang sedang junub atau dalam keadaan tanpa wudu. Akan tetapi lebih baik seseorang melakukan seluruh amalan haji dalam keadaan suci dari hadas besar atau hadas kecil. Jadi seluruh perbuatan haji boleh dilakukan oleh orang yang sedang haid atau orang laki-laki yang berhadas besar atau berhadas kecil, kecuali tawaf dan salat tadi. Lepas tu kita kata lagu mana? Taklah, tawaf dia tak boleh. Hal lain dia buat lah ke? Tak apa. Wukuf di Arafah tak payah. Tu tidak syarat bertaharah tu. Lepas tu lagu mana ni? Kita bincang dah sebenarnya lagu mana tu. Kalau dia sesah haji dalam keadaan dia tidak tawaf, okay? Kita bincang dah tu. Khilaf ulama pula, ada kata kena bayar, ada kata tak, dia kena
Dia kena buat lain pula selepas tu ada disebut. Tapi makna dia boleh pahala tu. Pahala Arafah, pahala di Muzdalifah, pahala boleh berlaku pahala tu. Bahkan dia tak boleh berhenti mengajuk gitu. Yang kita bicara dalam siri sebelum ni. Maknanya perbuatan wukuf dia tu sah. Semua sah. Tawaf boleh. Sa'i boleh. Tak apa, maka abang boleh. Ada seorang perempuan, doktor. Perempuan lah, doktor tu dia jumpa Nadi tu. Dia makan ubat. Tapi dia kata dia cek tu ada tubik sikit. Kata tubik tak boleh. Tak boleh. Dia kata dia makan ubat. Tak cara makan ubat secopok kau itu tak kira tu. Dah keluar juga. Tak boleh. Lepas tu dia sedih. Kata tak payah sedih lah. Hak tu tak boleh buat. Tapi kita boleh pahala penuh tu. Pahala penuh. Tapi kena buat semua lah itu. Habis kena buat. Dia ingat gini. Bila dia tak buat tu kan dia jadi macam tak ada pahala rugi. Jadi tak ada. Tidak lagu. Tu hak tu ya tak bolehnya. Lepas tu sah ke haji dia? Ada khilaf ulama. Ada setengah kata sah. Sah maknanya boleh haji. Tawah tak boleh. Tawah tak nak orang tu. Bukan kerja kita tu. Syai boleh. Boleh berlaku lah. Tawah sah tak boleh. Saya di luar masjid. Haji dia tunggu kalau dia bagi flight. Haji rally. Dia ada lah. Teknikal tu dia ada. Bahagian teknikal tu dia ada. Dia gitu. Hak ni lah. Hak macam flight delay apa tu. Hak ni tangguh ni. Undur tu. Undur sana ni. Dia ada lah tu. Undur fly. Nak sudah dengan undur tarikh lah. Boleh. Jadi lelaki dia kena tunggu sekali. Kita habis kata kita tangguh sekali kita sambung semula.